Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton dan pensyarah yang saya kasihi, iaitu Haji Muhammad Anwi bin Hussein bagi subjek GPP P1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Ini merupakan tugasan kedua saya, iaitu persembahan. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan ini adalah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Rohaizat bin Muhammad Rofi, merupakan pelajar PPISMP 2023-2028 dan saya merupakan ahli kelas unit Bahasa Melayu 3. Baiklah, berikut merupakan soalan tugasan saya, iaitu persembahan. Baiklah, untuk perbincangan kali ini saya akan menyentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan aspirasi sistem pendidikan. Itu saya akan menyentuh pengenalan 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang ketiga, standard kualiti pendidikan Malaysia, iaitu SKPM. Yang keempat, pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPM. Dan yang kelima, bahan bantu mengajar BBM dan contohnya. Dan akhir sekali, saya akan membuat rumusan tentang video kali ini. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Guru ini ialah tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Guru juga perlu terlebih dahulu terampil dengan kepribadian unggul, sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran dan perlu bersikap positif supaya anak murid mereka menjadi modal insan kelas pertama yang diasaskan dalam membangun negara. Dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan juga, guru-guru perlu menjadi pembimbing dan pendorong murid dan kelas maupun luar kelas. Guru juga perlu mendidik murid-murid untuk mewujudkan hubungan kuat walaupun berbeza kaum dan bangsa. Akhir sekali, guru perlu ada perancangan sebelum menjalankan sesi pembelajaran dengan menyediakan bahan bantu mengajar, iaitu BBM yang kreatif untuk menarik minat murid-murid untuk belajar. Baiklah, 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik, iaitu yang pertama, akses. Yang kedua, kualiti. Yang ketiga, equity. Yang keempat, perpaduan. Dan akhir sekali, kecekapan. Baiklah, kita pergi kepada akses. Apa itu akses? 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Baiklah, apakah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik berdasarkan asas ini? Iaitu, guru dapat menentukan cara setiap murid belajar dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Contohnya, guru menggunakan platform seperti Google Classroom yang dijadikan medium untuk memberi nota mengawal pembelajaran mereka. Guru yang menggunakan platform Google Meet perlu mengadakan kelas secara semaya. Hal ini demikian kerana sekiranya pelajar yang mempunyai masalah internet disebabkan mereka tinggal di kawasan pedalaman, guru perlu menyediakan modul pembelajaran untuk melatih perkembangan murid. Melalui modul ini, potensi murid-murid dapat dilihat dari masa ke semasa. Baiklah, yang kedua iaitu kualiti. Apa itu kualiti? Okey, negara kita dalam kelompok 1/3 teratas dalam pertaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA, dan dalam tempoh 15 tahun. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan standing dengan sistem pendidikan antarabangsa. Baiklah, berdasarkan aspek kualiti ini, apakah implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik? Baiklah, guru akan lebih cenderung untuk melaksanakan pengajaran yang efektif walaupun secara maya. Contohnya, guru
boleh menggunakan pelbagai aktiviti dan permainan yang berasaskan atas talian yang berkontekskan pembelajaran yang menarik minat murid untuk belajar, supaya murid-murid ini tidak cepat bosan lah. Contohnya, guru-guru boleh menyediakan soalan-soalan di platform-platform atas talian seperti Quizizz, Kahoot, tayangan video dan lain-lain. Pelajar melalui cara ini, pelajar akan memperolehi input yang lebih efektif, kerana ketika belajar di samping itu, pembelajaran juga akan lebih menyeronokkan. Melalui aktiviti ini, guru perlu bijak merancang aktiviti yang sesuai dengan tahap mereka, supaya tahap pengujian soalan tersebut kena dengan tahap pembelajaran mereka. Baiklah, yang ketiga iaitu equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar dan luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Sistem pendidikan di Malaysia berpotensi tinggi untuk menyediakan pendidikan yang terbaik setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik melalui aspek equity ini adalah akan membentuk guru yang mengamalkan kemahiran profesional, kerana melalui kemahiran profesional ini, guru tidak akan bersikap berat sebelah ketika mengajar murid-murid dari segi status latar belakang, tanpa mengira latar belakang pelajar tersebut. Guru yang bersikap profesional ini akan mengamalkan amalan sama rata terhadap semua murid-muridnya. Contohnya, guru menyediakan modul pembelajaran kepada murid-murid yang kurang kemampuan, yang murid tinggal di kawasan pedalaman dan mempunyai masalah internet dalam mengakses maklumat. Jadi, guru ini perlu bijak untuk menyediakan modul yang bersesuaian dengan situasi mereka. Baiklah, kesan daripada itu, murid mendapat peluang pendidikan yang lebih efektif walaupun mempunyai jurang perbezaan dari pelbagai aspek kehidupan lah. Dari segi kawasan pedalaman, dari segi tahap kebijaksanaan pemikiran dan lain-lain. Baiklah, kita pergi kepada aspek perpaduan. Di Malaysia ini merupakan negara yang berbilang kaum. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia telah menawarkan perkongsian pengamalan serta nilai seperti nilai menghargai dan kepelbagaian. Melalui interaksi bersama murid lain daripada latar belakang sosioekonomi, agama, etnik, murid akan belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan mereka. Dari sinilah murid-murid akan belajar untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Baiklah, apakah implikasi terhadap guru? Dari segi perpaduan, guru akan menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid dan sebagai ikutan kepada mereka. Contohnya, guru perlu menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid untuk menghormati antara satu sama lain tanpa melihat latar belakang, agama, kaum dan lain-lain. Murid-murid secara tidak langsung, murid-murid akan membiasakan perkara tersebut dan menjadi rutin harian mereka. Contohnya, guru tidak boleh menjatuhkan murid-murid di depan murid lain kerana contohnya murid itu tiada kemudahan asas untuk belajar. Sebaliknya, kita sebagai guru ini perlu memberi semangat kepada murid-murid yang mempunyai masalah tersebut, supaya mereka akan lebih semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, akhir sekali kita pergi kepada aspek kecekapan, di mana sistem pendidikan di Malaysia yang memaksimalkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Guru akan lebih cekap dalam menggunakan peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran murid-murid ini, supaya murid-murid memperolehi input yang positif dan berkesan. Untuk implikasi terhadap guru dari aspek kecakapan ini, guru akan dapat menggunakan kemudahan pembelajaran dengan lebih cekap dan berkesan. Contohnya, guru perlu menggunakan bahan dan peralatan yang ada dengan kreatif dan cekap dalam sesi pembelajaran supaya murid-murid dapat belajar dengan berkesan dan mencapai objektif pengajaran yang dikehendaki oleh kerajaan. Dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, guru boleh mengakses pembelajaran melalui penghasilan bahan yang kreatif dan berkesan melalui teknologi maklumat komunikasi (TMK). Contohnya, guru boleh mengajar menggunakan PowerPoint, menyediakan kuis di Quizizz, Kahoot, online puzzle dan lain-lain untuk menguji tahap kefahaman murid-murid. Dari kesan daripada itu dapat melahirkan guru-guru yang kreatif dan berkemahiran tinggi dalam mengaplikasi teknologi dalam sesi pengajaran mereka. Baiklah, kita pergi kepada pembincangan seterusnya, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, iaitu SKPM. Standard yang pertama iaitu kepimpinan. Pengetua atau guru besar berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi, yang berupaya mengembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP di sekolah tersebut. Yang kedua, standard kedua iaitu pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi di sekolah perlu dikendalikan secara berkesan dan menitik beratkan potensi dan keperluan sekolah, keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk mengembangkan kelancaran pengoperasian sekolah. Standard ketiga iaitu pengurusan co-curriculum dan hal ehwal murid. Pengurusan co-curriculum dan hal ehwal murid perlu bergerak secara cekap dan efektif untuk membina murid yang lengkap meliputi dari segi aspek jeris, iaitu intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial, iaitu selaras dengan visi sekolah. Standard keempat iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Guru sebagai pemudahcara guru ini bertindak sebagai pemudahcara dalam PDP secara berkesan untuk meningkatkan kemampuan murid secara menyeluruh dan pencapaian optimal murid akan lebih jadi konsisten. Standard yang kelima iaitu kemenjadian murid. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, kita pergi pada seterusnya iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan ini dibuat selepas Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat kajian secara menyeluruh tentang sistem pendidikan di Malaysia pada tahun 2011. Keputusan ini telah dibuat agar generasi muda mampu menghadapi keperluan pada abad ke-21 dan abad seterusnya lah. Dan yang ketiga, hasil pelan ini telah menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian terdahulu dan membuat perbandingan dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ini juga melangkarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid supaya dapat memenuhi keperluan negara pada masa yang akan datang. Dan akhir sekali, bagi mencapai visi yang dihasratkan, Kementerian telah mencadangkan 11 anjakan strategi dan operasi. Untuk objektif penubuhan PPPM adalah yang pertama, untuk memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia
dengan memberi tumpuan terhadap aset kepada pendidikan untuk meningkatkan standard, iaitu kualiti. Yang kedua, merapatkan jurang pencapaian, iaitu equity. Dan akhir sekali, mengoptimalkan kecekapan sistem pendidikan. Dan objektif yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas bagi setiap murid dan sistem pendidikan negara secara menyeluruh untuk tempoh 13 tahun. Dan yang akhir sekali iaitu PPN menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, iaitu merangkumi perubahan dalam kementerian supaya memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama, menyediakan kesamarataan aset berkualiti kepada pendidikan berkualiti bertaraf dunia. Yang kedua, memastikan setiap murid berprofesien dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu murid perlu mahir dalam dua bahasa. Yang ketiga, untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai-nilai murni. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Dan yang kelima, memastikan kepimpinan prestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Seterusnya, mengupaya GDN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berdasarkan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasikan kebolehanupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor awam secara meluas. Dan yang ke-10, memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan akhir sekali, perlu meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya, iaitu bahan bantu mengajar, BBM. Baiklah, BBM ini atau bahan bantu mengajar atau dikenali lebih lagi iaitu alat bantu mengajar ini merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik belajar. Ianya tidak semestinya buku teks, papan tulis, gambar-gambar sahaja. Malah ianya melibatkan semua panca indera dan apa-apa yang boleh dirasai oleh murid-murid. Baiklah, kita pergi kepada jenis-jenis bahan bantu mengajar, iaitu terdapat 3 jenis bahan bantu mengajar ini. Yang pertama, bahan bantu mengajar bukan elektronik. Biasanya ditulis di papan tulis, iaitu contohnya buku teks, papan pameran, fighter card dan bahan bacaan, gambar, carta grafik, papan pengajaran, model dan boneka. Yang kedua, bahan bantu mengajar elektronik. Bahan bantu mengajar elektronik ini kebiasaannya bahan yang berteknologi lah pada masa kini, yang banyak digunakan pakai pada masa kini. Contohnya overhead projector, OHP, transparansi, pita slide atau film slide, radio, televisyen dan VCR, filem tayangan atau film slide, filem jalur dan akhir sekali komputer. Dan yang ketiga adalah bahan bantu mengajar yang bercorakkan pengalaman dan bahan sebenar. Baiklah, kita pergi kepada contoh bahan bantu mengajar BBN yang telah saya buat, iaitu saya telah menjalankan 2 contoh aktiviti yang menggunakan bahan bantu mengajar. Yang pertama, permainan dadu suku kata yang menggunakan bahan bantu mengajar yang bukan elektronik. Dan yang kedua, saya menggunakan puzzle online, iaitu bahan bantu mengajar yang
elektronik dengan menggunakan TMK. Sebelum tanpa melengahkan masa, jom kita tengok aktiviti faham bantu mengajar tersebut. Jom. Dadu, apabila kamu dibaling, saya dibaling. dadu ini dibaling. Dadu ini Maafkan dibaling. cikgu ya. Okey, Apabila dadu ini dibaling, merujuk kepada warna yang di atas ni, kamu dikenaki pilih salah satu warna yang berada dalam kotak ini. Kamu tahu tak apa fungsi semua kotak-kotak ni? Saya tak tahu cikgu. Dalam kotak ini terdapat Terbalik lah, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Oh. Okey, yang kotak berwarna merah ini merupakan dua suku kata yang terbuka. Mana cikgu? Yang kotak warna merah ni. Suku kata terbuka macam mana cikgu? Suku kata terbuka yang kita belajar minggu lepas. Kamu dah lupa ke? Saya nak tengok. Yang macam yang huruf vokal di belakangnya. Itu Oh. adalah suku kata terbuka. Okey, faham cikgu. Okey. Dah faham Okey, yang kotak berwarna biru ini pula adalah dua suku kata yang tertutup. Oh. Yang tertutup seperti yang huruf selain vokal lah, huruf konsonan lah. Oh. Hanya dua suku kata warna merah, warna biru, dua suku kata. Manakala untuk warna kuning ni pula adalah kotak yang mempunyai tiga suku kata yang terbuka. Oh. Saya tadi lah, tapi ni tiga suku kata. Yang akhir sekali ni kotak berwarna hijau. Kotak hijau ni mempunyai tiga suku kata yang tertutup. Okey, kamu dah faham? Faham. Lepas itu, selepas kamu memilih salah satu ini, terdapat satu nombor di atas. Sekiranya kamu mendapat nombor ini, kamu dikehendaki untuk membacanya. Salah satu surat ni lah. Oh, surat. Surat yang cikgu buat sendiri. Oh. Okey, kamu dah faham? Faham. Okey, jom kita main. Jom kita main. Kena baling lah cikgu. Baling. Ni. Warna merah. Jadi kamu dikehendaki memilih suku kata yang berwarna merah. berwarna merah. Kamu pilihlah salah satu. Bila ada nombor ya cikgu? Ikut mana kamu lah. Kamu pilih suku kata yang buku bernombor 4 cikgu. 4 ya. Okey, bernombor 4. Jadi kamu dikehendaki untuk membacanya bersama sama cikgu ya. Mana cikgu? Okey. Cikgu akan Buka dulu. ajak kamu. Jadi kamu milih suku kata buku. Buku. Okey, ikut cikgu dulu. Bu Bu. bu ku Ku. buku Buku. Okey, pandai. Jadi kita akan baca menggunakan ayat pula. Oh. Okey. Ini buku. Ini buku. Ini buku cerita. Ini buku cerita. Buku ini saya punya. Buku ini saya punya. Mantap. Baiklah, ini merupakan aktiviti yang kedua iaitu online puzzle di mana murid-murid dikehendaki untuk menyusun serpihan-serpihan puzzle tersebut sehingga membentuk sebuah gambar. Baiklah, dah tengok kan macam mana aktiviti itu berjalan. Baiklah, berdasarkan aktiviti itu tujuan aktiviti ini dilakukan adalah yang pertama dapat membantu murid-murid untuk menyebut suku kata. Melalui aktiviti ini murid dapat membezakan suku kata tertutup dengan terbuka, sekaligus dapat membantu murid menyebut suku kata itu dengan betul dan mengikut intonasi yang betul. Dan yang kedua adalah untuk menguji kefahaman murid dengan pelbagai jawapan pilihan berdasarkan dadu yang dibaling, dapat menguji tahap kefahaman murid-murid dalam menjawab soalan yang ditanya oleh guru. Yang ketiga adalah melatih kecekapan guru
ketika guru mengajar dengan menggunakan teknologi maklumat komunikasi TMK, guru akan dapat membiasakan pengajaran pada mengikut peredaran masa kini yang yang kebanyakannya berasaskan teknologi maklumat komunikasi TMK lah, iaitu guru-guru perlu menghasilkan bahan baku mengajar dengan menggunakan teknologi sahaja, dan akhir sekali dapat menerapkan nilai keseronokan ketika belajar. Murid-murid akan lebih seronok apabila dapat menggunakan TMK iaitu komputer ketika sesi pengajaran dan pembelajaran PDP mereka. Contohnya permainan puzzle online yang menggunakan komputer untuk menyusunkan membentuk gambar. Dari situlah murid-murid akan lebih seronok ketika belajar. Apa yang dapat saya rumuskan adalah guru perlu bertanggungjawab dalam memastikan input pembelajaran dapat disampaikan dengan sempurna kepada murid-murid. Kualiti pembelajaran ketika guru mengajar dapat dilihat berdasarkan kepada tahap profesionalisme seseorang guru. Guru-guru ini perlu bijak dalam memperkemaskan semua dimensi-dimensi profesionalisme mengikut pelbagai cara yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPN, ataupun mengikut kreativiti guru masing-masing. Hal ini bagi memastikan lahirnya generasi yang mampu memimpin dunia pada masa yang akan datang. Kualiti bukan hanya sekadar dalam akademik sahaja, namun ianya perlu seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial, iaitu selaras dengan aspek yang terkandung dalam falsafah pendidikan Malaysia kebahasaan. Baiklah, itu sahaja pembentangan untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasih.